Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Dua saya. A, B. Satu dan dua. Saya ambil yang competition yang jauh. Okey, NZD US dollar. Yang lain-lain tak ada. UCAP, kita ada US dollar yang sedang ni. Kalau kena BE, tak apa. Tunggu satu lagi retracement. Itu je. Tak adalah anda duk tenung chart kan. Letak alert. Lepas tu biarlah market buat kerja dia. Kita nak buat apa kalau dia nak turun, nak naik kan. Yang dulu payah tau. Menghadap satu candle. Alamak turun. Payah tu. Ada stop loss. Kena stop loss. Sebab itu stop loss saya 1618. Kita tahu structure jadi lain. Ni topik kita pada malam ni. Kita akan lihat kita masuk dalam sikit mengenai tak adalah benda yang kita cover hari Jumaat, hari Sabtu tu kan. Ada soalan untuk market, kita lihat kepada gold, silver. Gold masih lagi meneruskan ke atas dalam 5 wave, nampak 1, 2, 3, 4, 5. So another leg higher, turun satu lagi. Yep, segini. Thank you. Sebelum dia buat this penurunan. Penurunan ni sama dengan dolar punya kekuatan tadi. Sama dengan dolar punya kekuatan ni. Silver pun sama, kita ada 1, 2. Saya dah tukar silver sebab ini lebih 161. Silver pun masih ke atas, ini dah ada higher high. Silver nak masuk, jangan, not at the moment. Minyak kita cerita OPEC, so I mula meneruskan accelerate jatuh untuk minyak. But you are not trading pada level semasa ini, tengah-tengah dunia. Ini sideway market. Ini sideway, apa yang anda nak enter kat sini? Tak ada apa-apa. Okay. Dia buat yang kat sini nanti saya cari. Tapi ini flat. Ini flat. ABC. Yang ini anda boleh cari. Ini adalah untuk minyak. Copper, kalau anda ada hold position dari yang ini, hold saja. Saya waktu dia nak sampai sini, yang mereka yang entry tu, anda tahu siapa, anda tak payah PM saya. Ada BE, letaklah BE, itu je. Ni dah 50%. Biar saya tak ada pergi jeling tengok chart, suka hati dia nak buat apa. Biar je. Okey. Ni biar saya tak pergi kacau. B kepada C ni, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak ada terus naik macam tu. Kalau saya pun nak entry terus mencanak naik kan. Siapa tak nak kan? Saya tengok, even kita entry ni mana ada sharp-sharp. Saya tak ada cerita nak sharp-sharp sebab tak ada satu level. Dia ada satu zone. Ni, kita entry kat sini. Stop loss bawah 1618 ni kan. Jadi, dia tak adalah. Siapa tak nak dia terus naik pergi TP kan? Tak ada. Dia akan 1, 2, 3, 4, 5. Slow-slow dia naik kan. Okay, ini adalah untuk copper. So, kalau tak ada entry, sebab ini tak ada higher high. Kalau dia buat higher high yang daripada sini, kalau 3 ni, kalau ini buat higher high, kalau dia buat higher high, ada tengok 3 ni whether dia ada incomplete ataupun momentum sequence. Faham tak? Ada tengok 3 ni, 1, 2, tengok. 1, 2, okey, ni lebih 1618. Okey? Jadi sebab tu kita trade 4 ni dahulu. Faham? Ini, ingat kita cerita benda ni. Ini momentum sequence. Boleh buat. Kalau dia tak sampai 1618, kita tak tahu ada 4 ke tak. Dia mungkin A, B dan C lepas tu turun ke bawah. Itu dia buat. Badrul Zaman, dua-dua buat ni. Okey, tu kita trade 4. Kalau dia tak ada, tak.
Euro AUD. Euro AUD masih ke bawah. Anda jangan pergi long dia. Ini mungkin wave 1, 3 kat sini, 4 kat sini, 5 kat sini. Dan kita sedang buat wave 1. Okay, saya tak interested. I'm not interested. Sebabnya, tengok. Ini kat hujung. Ini dekat hujung dunia. Kita sedang lihat 3 biru. 3 biru. Nampak? Tengok. Ini mungkin ada incomplete lah. 1, 2. Okey, kita ada incomplete sequence. Ni. 1. Jadi 4 ni, kalau ini buat lower low tak sampai 1, dia buat lower low daripada ni, dia retrace, anda boleh entry. Faham tak? Kalau dia buat macam ni. Kalau dia turun 1 ni, dia masih turun, katalah macam original tadi kan. Kita jangkakan ini. Lepas tu 1 tu jauh. Kan? Ini 3, ini 4. Kalau dia jauh jatuh dan ini buat low, tak sampai lagi 1 ni. Then anda boleh intraday untuk wave 2. Okey, ini untuk Euro AUD. Euro GBP no entry, tak ada. Ini sideways market, tak ada. Okey, GBP AUD tak ada apa-apa. 4, 5 tak ada. Kalau kita lihat kepada sequence dia ada incomplete ke bawah. Jauh ke bawah. So I would prefer kalau nak trade 2 ni nanti, bukan pada level semasa. Okey, bukan pada level semasa. Kalau intraday, tak ada. Ni tak ada 1, 2 yang merah, 3, 4 tak ada. Kalau ada intraday lah, ini boleh trade. Cumanya tunggu. Ini anda mungkin trade dekat 15 minit ke. 3 wave, maksudnya dia buat macam ni. Okey. Dia buat macam ni. Ini adalah 1, 2 yang merah. Faham? Ya, tak cantik. GBP ini adalah. Ini ada untuk short. Tapi setup tu ada lah. Saya tak trade dekat kecil sangat. Bukan apa, saya tak dapat nak tengok kecil-kecil. Dia dapat dia kalau ada rajin nak melukis. Ini ada incomplete sequence, ini 5 wave, ini 2, lepas tu ada pecahan dia satu. Sama macam yang kita tengok high low tadi. GBP AUD, GBP SZD saya dah lengkapkan lukisan dia. We were waiting untuk 2 ni, benda sama. Jadi 2 kita ni mungkin dalam lagi. Nampaknya ini jauh. Jadi kalau dia jelas, 1, ni 2. Ni 2. Okey. Jadi kalau dia jelas, connector dia jelas dekat ini time frame kecil punya entry. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 2. Jadi anda boleh cari untuk short daripada sini. Ini bagi mereka yang trade intraday. Kita ceritakan petang tadi kan. Cuma konektor dia kena cari jelas. Dia kalau dia buat high ni, sini kita ada konektor jelas. Anda tariklah Fibo dia. Oops. High. 1, 2. Dalam kawasan sini untuk anda short. Stop loss atas 1618. Benda tu. Okey. Ada soalan? Anything? Ada sebarang soalan? Saya cuma cari 2. Iaitu kita cari incomplete sequence, momentum sequence. Lain saya tak interested. Dia dah buat apa, saya tak peduli. Suka hati dia dah buat apa pun.
Apa pandangan terhadap currency reset dan Great Depression? Currency reset tu maksudnya apa? Maksudnya seperti Great Depression punya era, di mana kita ada central bank, kita ada kerajaan yang berbelanja selepas ekonomi jatuh teruk. Okey, kita ada interest rate yang rendah, kita ada fiscal spending by government. Kalau anda tengok 1920, saya tak tahu cat kita sampai tak 1920. Kalau kita tengok 1920, kita try tengok ada ke tak. Kita tengok kepada contohnya SPX. Kita tengok. Ini tak ada. S&P, saya cuba cari ya. S&P 500 index. Kita try cari. S&P 500. Ada tak dalam ni? S&P 500 global. Kita cuba cari kalau ada. Basically apa yang saya cuba ceritakan adalah benda ni. Whatever government, central bank are doing now, dia keadaan kita adalah sama selepas era Great Depression. We had that dan keadaan liquidity pasaran, government, the invincible hand dia panggil. Itu adalah teori apa dalam ekonomi? Saya pun tak ingat. Start dekat chart yang anda nampak. Lepas ni kita tengok macam mana kita nak start lukis Elliott wave first. Okay. Macam mana kita nak start chart kosong. Macam mana kita nak start. Okay, Minam, 1920s. Itu the government spending supaya ekonomi tu naik. Yep, the tangan gaib yang membantu ekonomi. That's why. Pada waktu tu kita ada sistem kewangan ataupun sistem mata wang yang lain. Dia tak sama dengan the Bretton Woods era, the post Bretton Woods era, dia tak sama. Waktu tu kita ada mata wang yang banyaknya kepada gold dan kepada pound sterling. Cuma selepas Perang Dunia Kedua yang US dilihat sebagai kuasa dunia. Dulu, abad yang lain, abad dulu kita tengok kerajaan British tu sebagai kuasa dunia. Itu beza, kita ada British, even kat Malaysia kan, Portugis, kita ada Belanda. US cuma dekat Philippines selepas Perang Dunia. Spanish War dengan US. Okey, tak payah cerita tu. Cerita nak buy ke sell. Okey. Ini yang kita nampak, indeks masih lagi ke atas, US dollar, of course dia tak satu straight line tapi sedang melakukan ke bawah dan yen adalah sideways. So as we enter US session, tumpuan semasa adalah kepada Georgia. Nampaknya market lebih melihat kepada mengambil kira faktor risiko sekiranya Joe Biden, Demokrat tak berjaya menang kedua-dua kerusi Senate dekat Georgia. Okey, kita break sekejap dan kita sambung balik in 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Okey, okey. Okey. So, sekejap ya. Betul kali benda betul kali. Okey. Jadi, thank you Mas Ila. Hala tuju pasaran nothing change. Jangan sebab satu candle ni tengok structure nothing change, nothing really that one. Sekiranya kita ada satu pergerakan retracement, we are waiting untuk long daripada sini. Itu sahaja. Nothing excite ni, ni dah nampaknya turun. Kalau dia break ke bawah ni, contohnya macam ni, YM ni, kalau dia terus break ke bawah, dan kita ada B, kita tunggu kat bawah tu untuk long. Itu je. Saya nak dia turun supaya saya boleh long. Itu je. Saya nak dia turun. Kita ada, kenapa Nikkei tadi sikit saja? Sebabnya kita ada Bank of Japan yang basically beli saham. Anda rasa dia biarkan saham jatuh tak? Dia tak beli saham direct, dia beli ETF. Saya ada ceritakan kan? Jadi ETF tu antaranya asset under management dia adalah kepada saham-saham dalam sektor tu. Jadi saya tak nampak ini nak jatuh banyak berbanding dengan kalau ini jatuh, ini tak jatuh banyak. Kalau bank pusat, bank negara dah beli saham, yang tukang print duit beli saham, anda rasa dia jatuh banyak? Simple. Kalau kita nak kaitkan dengan structure market, dengan cerita fundamental lah. Okay. Tapi, of course, tak ada benda 100% and our stop loss 1618. Kalau dia buat, dia jatuh lebih 1618, ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3, ni ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi whatever, 1, 2, 3, lebih 1618, 4, 5. Kita akan tunggu untuk long lagi dekat bawah ni. Anda, selagi anda tak pergi short index, anda okey. Anda akan cari long dekat bawah ni. Itu je. Tak adalah kena stop loss. Kau ingat lepas ni, tak ada cerita skrip macam tu. Sesi bercakap dengan jin tu tak ada. Ada tahu apa nak buat. Tak ada benda yang 100%. Kalau ada benda 100%, saya tak ada buat webinar. Saya tengah kira duit waktu ni. Tak ada benda tu. Tak wujud. Okey? Okey? Ada soalan mengenai pasaran? Tak ada apa-apa perubahan daripada kita punya outlook pasaran. We are still looking untuk index sedang buat correction. We are still looking untuk long index selepas correction dia habis. Yen pair waktu ini sedang melakukan correction ke bawah. Anda tak short dia. Selagi anda tak short dia, anda okey. US dollar. Any bounce US dollar, anda short. Faham? Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita pada malam ini, iaitu kepada analisa teknikal, tarikan carta harga. Okey, technical analysis basically kita melihat kepada pergerakan harga berdasarkan sejarah, pattern pergerakan harga, volume analysis, dan kita cuba untuk identify significant level untuk mencari setup, di mana setup tu bukan hanya entry dan arah. Setup tu hendaklah melibatkan faktor exit dalam anda punya setup. Entry wave 4, Badrun. Sebab bila 1618, wave 4 akan ada. Faham tak? Boleh? Okey. Itu technical analysis. So, apa yang kita cuba cari adalah gunakan satu sistem di mana kita mencari kaedah yang low risk, high reward punya setup. Itu yang anda cari. Dan anda kena ada setup di mana kaedah nak letakkan stop loss dan TP hendaklah menggunakan technical tool. Jangan gunakan cukup dan ni boleh keluar. Dia tak ada benda cukup. Tak ada benda cukup. Jangan ada faktor emosi dalam trading.
Selagi anda menggunakan dah naik banyak ni, nak turun kan, benda-benda macam tu tak ada. Dia cuma macam ni, ini kita buat. Macam ni, ini kita buat. Biarkan sistem tu berjalan. Dia kena BE, dia kena stop loss. Itu sebahagian daripada sistem anda. Kalau tak dapat 5 benda tu, jangan trade. Trading is all about risk reward. It's all about probability. Memahami probability sistem anda, memahami setup dan memahami risk reward punya faktor. Anda buat dia cukup lama, then you will see the money. Bukannya satu entry terus nak kaya. Kalau itu bukan trading. Okay? So, basically market dua je. Yang pertama trending, yang kedua dia sideways. Itu je market. Trending, sideways. Simple nak identify dia, bila kita lihat kepada trending market, dia senang nak tengok. Trade market yang macam ni. Jangan trade market yang macam ni. Bila market tengah ranging atas bawah macam ni, jangan trade. Dia trending macam ni, okey. Anda cari untuk entry. Anda nampak trending, anda cari entry. Anda nampak dia sideways, sabar dulu. Itu je. Okey. So, apa sistem yang saya yang saya guna pakai dikenali sebagai 3-7-11 teknik. Okey, dan dia melibatkan 8 step. Yang pertama kita identify kepada trend. Ada tak trend? Trend adalah melihat kepada sequence. Maksudnya melihat kepada series of pergerakan high, low, high, low, high, low. Series untuk uptrend dan series untuk downtrend. Saya tak trade market yang macam ni. Okey, saya nak trade trend dan saya tak cari pucuk akar. I don't do that. Konsep fractal adalah kepada time frame yang besar kepada time frame yang kecil. Dan kaitan di antara sequence, di antara structure, di antara instrumen. Okey. Soalan yang banyak nak tanya adalah macam mana kita nak lukis Elliott wave? Macam mana kita nak mula? Cara dia simple dia. Lepas ni bila kita bercakap mengenai trend, bila kita trade, follow trend. Kita selalu dengar tu, follow trend. Apa bentuk dia? Apa nak buat? Yang pertama, bila anda follow trend, anda ride dia. Kita tak jangka hujung trend. Ni dah naik tinggi sangat, tunggu dia jatuh. Tak. Bila kita katakan yang trend dah naik tinggi sangat, dia nak jatuh, biar ada confirmation dulu dia jatuh. Macam mana rupa confirmation dia? Ni kalau kita ada satu trend, saya sebut tadi bila kita ada satu pergerakan trending, okey, dia trending, nampak kan? Bila dia nak kata jatuh, dia kena buat benda ini. Ni waktu dia. Okey, dan kita katakan ini tak complete. Kalau dia tak complete lagi, dan dia kena ada benda ni, barulah kita katakan itu adalah trend. Ini mungkin di time frame yang kecil, reversal. Baru kita katakan ada reversal. Saya tak peduli dia 3 candle ke, 1 candle spike pun cukup. Selagi dia tak sampai 100%, kalau ini dekat weekly, di H1 ini ataupun di daily ataupun whatever kecil, ini ada lagi nak ke bawah untuk sampai 100%. Kalau dia lebih 1618, ini adalah satu yang lebih besar. Selagi dia kat atas ni, ini masih uptrend di weekly, tapi dekat time frame kecil dia mungkin trending ke bawah. Okey? Okey, ride the trend, ikut the trend. Anda tak cari top and bottom. Anda tak cari ini habis dia, kita nak short. Tak. Ada nampak benda yang trending macam ini, anda tak jangka hujung dia kat mana. Selagi dia tak buat low tembus ini masih uptrend biarpun dia macam ni. Contoh yang jelas adalah kepada indeks. Apa yang berlaku kepada indeks? Contoh. Ni adalah kepada kita ambil mana-mana indeks lah. Kita ambil mana saya punya ni? Okey. Kita ambil
apa SPX, contohlah S&P 500 ya. Contoh kita ambil indeks ya. Okey, kita ada kejatuhan macam ini. Kan? Masa ini keluar itu, masa ini berlaku, berapa banyak yang anda baca market dah nak kiamat. Ingat waktu ni berlaku. Anda tak cari hujung trend ni, anda tak cari hujung trend. Dan kalau anda lihat kepada pergerakan ini, kalau kita ambil daripada kosong dia, daripada bawah dia kepada sini dan kepada retracement ini, anda akan nampak all this benda yang kosong. Kita ambil daripada kosong ni. Baik. Kosong. Okey, permulaan dia. Anda akan dapati ini berada dalam lebih 1618. Nampak? Yang ini. Nak kiamat. Nak kiamat. Kalau anda tengok kat chart saya akan tandakan ini 3 yang besar. SPX. Benda sama. 1618 weekly. 3 yang besar. Super cycle. Daripada bawah. Nampak? Benda macam mana saya apply Elliott Wave ni? Ni 1618, ini wave 3. Reset 4, kalau kita dapat nak entry yang hari tu, bulan 3, kalau tu cantiklah cerita dia. Kita tahu ini 1618, sebab itu saya tak pergi sell index. Faham kenapa saya tak sell index? Faham dah kenapa saya tak sell index? Sebab dia tak ada lower low. Ini ada momentum wave 3, wave 4. Tunggu wave 4 hari tu, Bat. Tapi dia punya turun, ngeri juga. Kita pun takut juga tengok. Sebab itu saya kalau nak trade waktu itu, saya cakap apa? Yen pair. Anda tak pergi short index. Ingat bulan 3 itu. Saya duk cakap, kalau ini turun, anda tak pergi short index. The only index yang ada lower low adalah IBEX. Itu saja. Okey, balik kepada cerita ni. Ride the trend. Jangan lawan trend. Never lawan trend. Tunggu retracement. Hujung retracement. Jangan trade tengah-tengah dunia. Jangan trade benda yang tak ada incomplete sequence. Maksudnya dia dah sampai dekat 100% ataupun tak sampai 1618. Okey? Level structure sequence correlation untuk ikut. Jangan trade against incomplete sequence. Kita tahu dia tak habis lagi, dia turun. Jangan. Benda tu jangan buat. Okey. Jadi tool yang saya guna pakai dalam ni, saya rasa saya tak payah tunjukkan macam mana nak tarik Fibo kan. Fibonacci extension bila kita ataupun expansion bila kita nak tahu ini pergi mana, had mana. Itu adalah Fibonacci extension. Kalau berlaku retracement, kita gunakan Fibonacci retracement. Kita nak kata dia turun had mana. Okey, nak entry kita akan gunakan Fibonacci extension kalau kita nampak 2 kaki. Ulang-ulang sampai ingat. Okey, saya gunakan wave theory. Tapi adakah ini satu-satunya teknik yang terbagus? Tak ada. Semua teknik bagus. Cumanya wave theory ni, kalau anda nak faham structure market, saya trade, jujur saya kata, saya tak pakai pun. Maksudnya saya tak pakai, saya tak lukis pun. Sebab saya, bila anda dah buat lama, anda dapat imagine dia punya, anda dapat bayangkan kat mana ni wave 1, ini wave 2. Saya lukis benda ni untuk anda semua. Saya tak rule dia simple je. Rule dia adalah benda ni. Ingat benda ni. Ingat chart ini. Bila anda melihat kepada wave 3, dia kena motif wave. Wave 1 dia boleh jadi motif ataupun leading diagonal. Wave 3 kat sini,
dekat kawasan ini, dekat ini, yang 3 yang ini, RSI